Assalamualaikum, bersama dengan kami orang lagi Podcast TV edisi Nguti episod yang ke-13. Ya, yang aku ingin nombor dapat 13 tu aku suka. Nombor 13 tu antara nombor yang boleh dikatakan ada sejarah. Ada sejarah. Salah satu sejarahnya IC kita. Betul. Okay, nombor 2 tetap IC kita. Aku ulang balik tetap. Nombor 3 kita ada GB 13. 13. Lama sebenarnya. Ya, kemudian nombor 13 tu the best lah untuk Sarawak lah. Betul. Jadi apa-apa pun, hari tu kita bersama dengan Podcast TV edisi Nguti episod 13 with our brother. Katutnya perkenalkan dirinya. Apa-apa pun, selamat datang dan selamat menonton pada kita orang semua. Mungkin minggu lepas agak menyeramkan sampai terkemih dalam sawah. Sampai ada ranting pokok. Nah lah. Oh, ranting pokok. Lain macam. Fikirlah bunyi apa. Belum ada ranting pokok. Oh, suspend. Belum ada apa-apa. Ada ranting pokok lagi. Normal. Jadi kawasan tempat yang kami orang shoot untuk Podcast TV edisi Nguti kali itu berada di salah satu taman juga. Di tempat yang sama dengan episod yang lepas. Cuma berbeza tempat duduk. Faham. Sebab kita nak mengelakkan daripada kena ranting pokok lagi, kita pindah ke tempat macam tu terdedah lagi. Terdedah lagi sebenarnya. Ini ambil ekstrim lagi sebenarnya. Ambil ekstrim. By the way, kepada kita orang semua, apa-apa pun yang belum subscribe kita pun Podcast TV, subscribe dulu. Yang belum follow kita pun Podcast TV, follow FB, follow TikTok, IG belum ada, Twitter saya dah. Saya ada juga. Cats FM saya ada. Dan kita harap menteri-menteri YB pun dapat nangga kita pun podcast. Amin. Amin. By the way, selamat datang ke Podcast TV. Pada malam tu kita menceritakan beberapa kisah seram yang dilalui oleh brother depan tu sebelumnya nak mengenalkan diri je lah. Jadi apapun, stay mendengar pengenalan daripada orang sebelah kita. Bro, sila kenalkan diri. Terima kasih. So, bismillahirrahmanirrahim. Nama kami Jeffrey. Kita orang boleh nunggah Jeb. So, terima kasih juga pada Abe sebab jumpa kami. Apa khabar kita? Alhamdulillah, kurang sihat. Panas. Sama. So, kami nang asal daripada Kuching. So, nang berasal dengan orang Sarawak lah. IC kami 13. 13. Cun dengan episod 13. Oh, episod 13. Episod 13. Ya, study mana ya. Betul. Okey, kerja apa kerja? Kerja kami adalah kami bekerja sebagai fotografer dan juga videografer. Biasa bermain dengan video-video kamera benda. Biasa. Okey. Soalnya aku ada jual sikit kamera, kau mau beli. Okey, kita bersama dengannya tu. Nya ada beberapa cerita seram yang boleh dia kongsikan, pengalaman yang real real pun experience yang pernah lalui selamanya hidup tu. Betul. Kita belum pernah lagi ada podcast dengan orang mati. Belum pernah. Dapat nak kasih tahu lah. Boleh coba. Bahasa isyarat boleh. Bahasa isyarat mungkin. Minta duduk, jangok, saya dah boleh apa-apa. Seram juga. Seram lah, seram. Belum kita nak kelakar apa? Belum kelakar dah tahu seram. Kita situ nak kelakar apa? Berbungkus-bungkus. Belum yang kita tempat open macam tu, bayangkan apa terjadi. Jadi untuk kita orang semua, kita persilakan brother kita untuk menceritakan first cerita berkenaan dengan kisah hidup lah, pengalaman seram yang pernah lalui. Teruskan bro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. So cerita tu bermula pada tahun 2013. Masa aku berumur 12 tahun, darjah 6. 2013 juga. Cerita tu 2013. Episod 13. IC 13. Okey, teruskan. So cerita tu nya bermula daripada waktu maghrib lah, senang cerita. So biasalah waktu maghrib kita akan selalu dengar orang tua kita pada jangan menagilak berkaul. Sebab jam-jam yang bukan masa untuk kita berkaul lagi lah. Okey, faham. Jadi nak jadikan cerita, masa aku dengan sepupu aku tu
memang akan tidur di rumah nenek aku ya setiap weekend. Ya memang kami orang nak pada okay, setiap weekend kita perlu tidur stok. Kita perlu relax lepak sitok lah. Memang dah dipatih macam nak dipatih. So, aku nak buat kau sikit gambaran pasal rumah nenek aku tu. Okay. So, kau bayangkan ruang tamu ya, nya direct kau dapat nangga dapur. Alright, faham. Rumah lama, biasa rumah kampung, rumah lama. So, kau akan dapat nangga direct. Contohnya macam aku nangga kau kedek tok lah. Nya direct kit tok. So, nak jadi cerita, masa maghrib ya, lekat je orang azan. Kau tahu si game diberi nama permainan hantu. Okay. Game hantu. Game hantu lah, okay. Yes. Kau yang lain adalah survivor, seorang adalah berpura-pura jadi hantu. Okay. Salah hantu apa? Permainan game biak lah. Permainan game biak lah. So nak jadi cerita, kami orang main benda ya. Sepanjang malam ya, kami orang main. So far saya dah apa-apa, tapi nak jadikan cerita benda tu. Aku asa panas dalam rumah. Okay. Sedangkan kipas dah dibuka apa semua nak. Kipas dah dibuka apa semua. Aku rasa panas, masih panas. So aku buka lah pintu. Aku buka pintu and then aku rasa aku diperhati masa saya. Pintu bila dalam... pintu dibuka. Okay. Pintu utama yang dibuka. Aku rasa aku diperhati. Okay. So kau dapat rasa kita tu manusia, kita akan ada sense bila kita diperhati orang. Betul. So kita akan rasa sense ya macam macam ada orang nanggah aku. Macam ya. So keluarlah aku rumah. Okay. So nak jadi cerita juga, rumah nenek aku ya dengan rumah mak aku si jauh. Alright. Kentut boleh dengar terus. Okay, faham. So belakang rumah mak aku ya ada pokok asam. Okay. Biasa. Kau boleh bayangkan pokok asam yang tinggi. Pokok asam lama lah. Pokok asam lama lah. Okay, tinggi. Tinggi git daripada rumah aku ya. So aku keluar dan aku nanggap benda ya. Apa? Agak-agak apa benda ya? Ya, agak-agak. Apa nak agak? Agak-agak apa benda ya? The Candyman. Gula batu. Gula batu. Ataupun boleh disebut terus tok. Boleh. Kacak lagi, pocong. Hantu pocong. Mana mau ya? Sampai sikit aku nak menyumpah tadi. Kasih. Okay. So hantu tu, aku siap dapat nangga mukanya. Okay. Tapi aku tahu nya tengah perhati aku masa saya. Jarak antara kau nangga bendaya, kau dengan bendaya rasanya berapa jauh? Dalam 500 meter. Kau nampak macam kecil lah. Tapi nya tinggi. Tinggi. Okay, faham. Nya tinggi. Tapi dalam pada masa yang sama, kau tangganya, nya macam kau dapat rasanya tengah mati kau. Okay, indirectly. So aku umur 12 tahun masa saya bang. Confirm lah aku wah Allah, apa benda ya? So, Kambuh. So aku nunggah nak cousin aku. So bila aku nunggah nak cousin aku tu, taknya keluar semua. Taknya pun nangga benda ya. Tangga sama juga benda apa yang kau sama. tangga ni. Yes. Best lagi, cousin aku seorang ya, nangga mukanya. Nangga mukanya. Kau bayangkan, kau yang lain sih dapat nangga, tapi yang seorang dapat nangga muka ya. Ya betul. Biasanya macam kita orang kami mesti salah seorang yang boleh nampak. Yes. Faham. So benda ya, nya nangga, kayaknya madah jadi. Faham. Semua bertangisan. Tapi kita orang. Kami orang nembiak betul. Umur 13, umur 12, umur 9 tahun. Jiwa nang takut, jiwa nang macam nangga nak belik-belik semua nak takut. Lagi pun cerita ya, masa ya, kau tahu cerita Pengabdi Setan je? Pengabdi Setan, okay, tahun faham. 19 something ya. Petang kami orang kat nangga cerita ya. Itu orang lekat nangga cerita. Kat nangga cerita ya. So, bila nangga cerita ya, benda yang jadi kami orang pun malam ya. Kau rasa memang kau bayangkan nangga cerita dah seram. Seram belum habis dah kena seram lagi. Nya double seram lah. Hands up lah masa saya. Bagi aku boleh hands up. Aku nang surrender malam ni. So, kau nangga benda ya boleh katakan dalam keadaan yang penuh. Yes. Bukan sama-sama, bukannya ningo macam aja, nya nang berdiri tegak lah. Nya bukan melimpas, bukan kau nampak benda ya. Kau memang nampaknya berdiri. Yes. Cegat sia. Yes. Lepas ya, tidurlah. Okay. So, orang tamu, so macam aku pada tak untuk ingat, orang tamu direct nangga dapur. Okay, faham. Rumah lama. Tu the best part lah bagi aku. Kau tangga, orang tamu ya, kau dapat direct nangga dapur.
bila kau pejam je mata, kau akan dengar macam-macam. Okey. Salah satunya, kau dengar macam ada keramaian dalam rumah ya. Yes. Kau macam dengar ada keramaian, macam tengah ada orang ramai di dapur ya. Orang tengah beloya, orang tengah bermasak, orang tengah merhati kau. Apa ya? Mesin. So kau bayangkan, kami orang kecil merasa experience yang macam pengalaman yang macam ya. Ya adalah something yang aku rasa aku siapa lupa. Sebab bagi aku benda ya sangat-sangat rare terjadi dengan aku. That Betul. is, dia adalah pertama kali aku diganggu seperti ya. And benda ya sangat-sangat mengganggu aku for few days, beberapa hari sampai aku macam takut nak ke rumah ya. Tapi aku beranikan diri sebab kami asyik bercerita dengan siapa-siapa. Ya antara kita orang cousin-cousin je lah. Yes. And untuk podcast tu adalah untuk aku buka cerita tu. Reveal cerita tu. Pada cousin-cousin. Pada cousin-cousinnya. So family aku pun cerita tahu. Auntie, uncle kami orang semua cerita tahu. Tapi apa yang terjadi? Benda ya kinetok bagi aku dah biasa. Tapi still ada. Kau dapat merasa orang merhati kau di rumah. Di rumah ya. Rumah masih ada. Masih ada. And in fact, aku diam rumah ya kinetok. Di rumah ni aku diam di sini tu. Dan kini tu ada gangguan, masih ada gangguan ke ataupun kau dah? Gangguan dia tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Tapi bila kau dah semakin membesar macam aku tu nak jadi macam okey. Dah dapat nerima dah. Tapi sometimes seram juga lah. Yalah. Out of nowhere kau dengar macam orang ketik di dapur. Ada juga. Benda yang aku dengar masa aku umur 12 tahun dah. Aku dengar bunyi orang bermasak. Kita orang bayangkan lah. Ada orang di rumah. Tapi kita orang dengar orang bermasak. Orang berloya. Macam kita tak berloya. Beria. Macam aku pada bunyi keramaian. Macam kau tengah mula party di rumah ya. Ada purit pindah di belakang, pindah semua. Yang rupa orang ada berketang-ketung. Bunyi kuali bermasak, bunyi orang berkelakar, bunyi orang merhati kau tidur apa semua. Aku siapa tu Mun aku lah aku memang siapa. Aku orang aku pindah. Aku pindah. Aku siapa tu ya. Tapi kini tu aku yang diam sia. Kau diam di sia bersama dengan apa? Nenek aku lah. Dengan nenek olah. Yes. Nenek masih ada. Nenekku masih ada. Alhamdulillah. Umur nenek berapa ini? 80 something. 80 something. Dia nak ngepong Mahathir kali. Nak siapa dia? Dah 100 tahun. Sebut-sebutnya macam si kalah ya. Tapi yalah pengalaman yang kau ceritakan tu, aku teringat aku pun ada pengalaman macam ni di rumah nenekku dulu. Pengalaman berkenaan dengan rasa ada keramaian di rumah. Sedangkan rumahnya dulu aku pergi kecil, rumah orang kampung aku lah di Bintulu. Okey. Di kampung Asakirin. Jadi kami orang bila ada macam hujung tahun mesti kami orang cousin-cousin untuk berkumpul lah. Mak aku adik-beradiknya berkumpul family gathering lah. Jadi kami orang tu cousin-cousin tu biasalah berkumpul di berkumpul di satu tempat tu. Jadi time-nya kita faham yang namanya gidim biak. Kadang mulut tu si cun jua dengan nenek kita esok. Kadang nenek kita pun pandai jawab muda ya kawan nenek kawan nenek boleh kacau kawan nenek makan dapur tu. Sedangkan orang nanggate macam ada orang makan di sini tapi si tahu siapa. Faham. Ngam-ngam juga terjadi ya pengalaman sikit ya aku dapat share lah. Mun mau dengan cerita aku cerita lagi. Lain payment. Next lain payment. Kau mun dah payment. Jadi ya first cerita. Level agak-agak low. Itu adalah kesinambungan cerita ya. Kesinambungan ceritanya yang patu. So kita sekolah rendah. Tahun-tahun akhir kita nak menghabiskan sekolah kita ya. Kita akan ada sikit event yang dinamakan macam bercamping di sekolah. Aku pasti aku confirm banyak tak sekolah pula macamnya. Betul ada. So nak jadikan cerita. Sekolah aku tak ngutik. Okey. Tapi aku sibuk reveal sekolah. Sebelum. Sekolah rendah aku tak nyari yang sangat ngutik. Okey. Nak jadikan tahap ngutik ya. Kau turun sekolah pagi pun kau rasa uneasy.
kau rasa macam si best tu jemput lah. Kadang-kadang lah, hanya si selalunya kadang-kadang. Yang sebab kau rasa macam ada something. Kau si selesa. Yes. So nak jadikan cerita, camping hari 2 hari 1 malam. Aku ingat 2 hari 1 malam. Masa aku umur 12 tahun, 2013. Masa kami orang nak tidur. Nak lekat aktiviti apa semua. Biasalah kita untuk nambah, kita akan hyperaktif bila kita mula sesuatu aktiviti. Gigit dengan member, geng-geng sama geng sekolah. Jadi nak meriah. Git pun umur 12 tahun. Baru nak angkat bujang lah, senang cerita. Buka sunat. Yes. Betul. Okay. So, masa kemah dah sedia. Sigit padang luas muat semua kemah untuk peserta. Okay. So, nak janjikan cerita, masa kami orang diarahkan untuk tidur. Kau bayangkan, diarahkan untuk tidur. Masa dalam pukul 10, pukul 11 macam lah. Nang masa-masa event dah habis dah, saya dapat nak dipola. So, dekat padang ni ada 2 igit pondok. Okay. In between pondok ni kau bayang in between pondok ni ada sigit tempat kau pakai kau main futsal, kau main bola jaring, bola kanjang apa semua. Multi purpose pun tempat lah. Tapi nya bukan dewan, tapi nya open. So dekat si ada 2 igit pondok. So nak jadikan sikit cerita tu, masa aku nak ke toilet sebelum aku tidur. Biasalah kita akan nak buang air dulu sebelum nak tidur, nak rutin mak bapak aku pun besar. Sebelum tidur pergi jamban, pergi toilet, cuci kaki, buang air dulu. So kita orang sit terkemih dalam soak. Pas masa aku on the way nak ke jamban aku stun. Aku macam siapa bergerak. Okay. Aku berdiri menghadap pondok pondok yang kau pada. Aku macam diarahkan untuk menghadap pondok Okay. and aku static. Right. Cerita tu aku belum pernah cerita siapa-siapa. Okay. Tu eksklusif. So eksklusif podcast TV. Aku pergi and aku stun, aku dapat pula apa-apa. Aku macam diarahkan, badan aku macam tu nangga pondok Kamu tahu apa ada di pondok Ada nurse. Nurse? Yes. Tanpa kepala. Kim palak saya dah. Tak bayangkan nurse tanpa kepala. Umur aku 12 tahun, in between berapa minggu je. Aku dapat imagine. So aku dari tadi kau start cerita, aku imagine macam ni view-nya. Aku imagine benda Ngetok kau pada yang kau ada pondok dan kau mau pergi ke jamban, kau nemu kat nurse nama nurse lah. Tapi pakaiannya lah. Tapi nya si berpala. Saya ada berpala. Bayangkan kita orang geng. Apa perasaan tuan bila tuan dalam on the way nak pergi ke sini tempat di waktu malam, berjalan kaki nak ke jamban ke ataupun nak ke sini, tetangga sesosok manusia pun si tahu nya manusia si berpala. Apa perasaan tuan geng? Sila komen di bawah. Kau bayangkan aku macam mulut aku di zip. Mulut aku macam di zip. Pergerakan aku macam ditahan, seolah-olah ada orang yang menahan pada aku untuk berjalan, and aku macam diseksa untuk nangga benda Kau bayangkan di umur 12 tahun aku ya Allah. Faham. Torture hati saya. Aku faham. Kau git biak. Kau belum tahu apa-apa. Kira belum tahu apa-apa lah. Kau tiba benda semua benda Allah. Jauh nak boleh wujud. Kan? Sebelum tu kau dengar betul. Kau dengar, tapi bila kau pun yang merasai pengalaman ini akan berbeza. Yes. Okay. Nak jadikan cerita lagi. Aku dah berdiri tegak Okay, kau pernah pula kemah sih? Benar. Kau akan mula 2 gig tali lagi di depan belakang nak pakai mengukuhkan lagi. Salah satu tali dah berada di guruk aku. Apa hal kau bayang? Secara tiba-tiba. Aku dah nak beralih Aku dah dapat beralih. Bila aku beralih, tali dia dah melilit aku.
Tapi satu lilitan je. Oh. Which is aku gigi still dapat nak Oh, kau gigi buka dapat. ya. Tapi kau bayangkan, Kena boleh jadi macam ni. kudrat aku umur 12 tahun je, be. 12 tahun kudrat kau kuat ni je. Dengan lilitan tali ya. Kau dah rasa macam Allah Akbar, apa benda tu? So kau jadi macam apa sebenarnya nak terjadi? Apa? Jadi aku siap berteriak. Suara aku nang siap keluar. Jadi aku buka lilit ya. Aku lepas. Aku tahu apa jadi ke bawah tidur ya. Aku tahu. Aku berikut pergi Jamban. Lepas ya. Dah settle aku balik lagi. Kemah dah nak ubuh lah. Tapi dia bola cikgu balik. So cikgu pada sebelum kita tidur, kita berbusin unggun api. Campfire. Sambil mak lagu apa? Aku anak kampung, tiada pelajaran. Gembak lagu anak kampung, musim. Tapi nak pusing campfire lah. Yes. Kan? So, banyak ada orang cerita je lah. Bila kau pusing-pusing macam ni, kadang ada orang nemu benda di sebalik api lah, apalah, macam-macam lah. Macam tu di sekolah lagi, sekolah kan normal lah. Bagi aku normal lah sekolah tu berhantu sikit. Betul. Nang tempatnya lah. Memang kesukaannya, dia suka belajar. Lepas ya, tempat campfire, tempat kami orang pun padang ya, dekat dengan kantin. So dekat kantinnya, yang ada sikit level lagi, which is untuk orang kelas tambahan apa semua. So dekat ya, aku nemu lagi. Tapi bukan seorang, 2. Nurse lah? Nurse dengan seorang nembak pistol. Baju apa aku tahu, jenama apa aku tahu, cotton on kali. Tapi nembak pistol. Macam dia macam ada sesuatu nak madah dengan kau. Yes. Kan. Benda macam sesuatu, dia nak madah sesuatu dengan dengan caranya nunjuk. Yes. Tu kayak nunjuk apapun kita kembali lagi selepas tu dengan sambungan cerita daripadanya. Aku dah mula-mula dah mau ya dah tu. Jadi apa-apa pun stay tune. Jangan lari, stay je depan telefon dan TV kita orang. Jumpa lagi selepas tu. Podcast TV. Kita kembali lagi di dalam Podcast TV edisi Nguti bersama dengan kita pun berada menceritakan serba sedikit pengalaman seram yang pernah lalui dari umur berapa dek? 12 tahun. Dari umur 12 tahun sampai tatap ke sekolah. Dan masih ada lagi cerita ya, masih lagi dalam perjalanan cerita ya, belum habis. Sebenarnya ada beberapa lagi kisah selepas tu. Apa boleh katakan vibe seramnya dah ada. First sebelum kita rehat tadi dah bermacam-macam berlaku sebenarnya di dipati oleh sidak kita pun kru MBKS DBDKU semua ngikut ke nangga tu teh. Okey, jadi ada sesuatu terjadi tapi alhamdulillah saya dah apa dengan berdua lah. Okey, kita sambung mendengar cerita daripada kita pun berada berkenaan dengan cerita tadi. Okey, cerita tadi. Teruskan. Okey. Kan aku cerita tadi sebelum kita start bismillah dulu lah. Bismillah. So kan aku cerita berpusing unggun api. Nak jadi cerita aku nang gagi juru rawat ya dengan seorang lagi tapi yang nembak pistol. Ya bapala bertopi. Aku sih pasti sama adanya askar ataupun pengawal keselamatan ataupun pembunuh ataupun pembunuh apa. Aku sih pasti. Yang aku tahu baju yang dia pakai baju hijau. Yang selalu di Padang hantu Jepun. Berkenaan dengan apa nama tu sekolah pun yalah kita ada cerita tadi. Kita orang mau tahu tahun cari himpunan sini tempat tapi sekolah hanya cerita dengan orang memang kawasannya memang kawasannya keras agak keras lah. Saatnya dipolah daripada simen. Betul, dia pakai batu tembok. Yes. Betul. Okey, teruskan. Jadi bila aku berpusing ya,
masa yang aku dapat kelakar dengan kawan aku, and aku get macam tu. Kau tangga aku belah kanan aku, kau tangga because berbisin. And mukanya directly pucat. Maksudnya dia nampak. Oh. Mukanya pucat. Muka kawan aku pucat. Dia terusik keruan. Ni si tahu nak mula apa. So aku dah bailek jalan je. Sampai orang jalan. Dah apa-apa pusingan. Pap, habis. Sampai orang disuruh tidur. Okay. So masa tidur tu pun ni ada ceritanya. Diganggu juga. So kebiasaan kita orang tahu kemah macam ni. Betul. Kemah tu je tebal. Dia nipis je. Especially mau lagi kemah-kemah lama. Dia memang jenis kemah yang bila kau nampak siluet tu adalah bayangan lah. Super safe pun. Macam ya lah. Super safe. Okay. Shout out to Super Safe. Okay. And then masa dia awal belum wujud. Betul. Super Safe 100% famous. Betul. And then kau dapat rasa bayang-bayang orang lalu dekat kemah kau ya. Kemah ke kemah. So kau dapat nangga kemah kau dipegang. Asalnya lalu ya yang megang macam tu. Aku dapat imagine weh. Apa imagine kau tengah gurin, kau nangga macam ada beberapa jari nyentuh kemah, kain kemah. Masalahnya macam aku cerita tadi, mun kau ingat, kemah ada kabel depan belakang. Betul. Macam ni, nya boleh lalu kabel ya tanpa terjerat. Tanpa kena geruknya. Ya, means benda ya memang 100% benda halus. Yes. Tapi masa aku dah siap nak olah apa-apa, aku pun dah gepak. Aku teruskan tidur. And pagi esok aku bangun, solat subuh. And aku diamkan cerita sampai itu. And itu adalah first time eksklusif di podcast. Aku cerita benda tu dengan kita orang. So benda tu sangat-sangat kira valuable lah. Valuable bagi aku. So moment tu aku sudah cerita siapa-siapa. Betul. Including parent. Aku rapat dengan mak aku. Tapi aku sudah cerita dengan mak aku. Kita orang tahu aku dari tadi imagine ceritanya daripada start cerita nenek nyapu rumah. Aku imagine je sebenarnya yang aku dapat rasakan vibe seramnya ya macam ni, perasaannya macam ni. So kita tu semua ada nenek dan ada rumah kayu kampung. Semualah boleh katakan majoriti lah. Bulat orang sedar rasa vibe seram di rumah nenek kita orang. Betul. Aku tu lagi itu sebenarnya. Lagi itu kan ceritanya. Seriously aku mendalami kisahnya. Aku dapat rasakan benda yang terjadi. So, rumah aku hampir sama dengan ceritanya. Aku dah fikir tu aku pulang tu macam ni. Tapi bini ku dia awal madah jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu, singgah apa lain maknanya. Alhamdulillah ada green light. Akan singgah ke Line Q lah. Shout out to Line Q. Line Q aneh. Standby biryani ayam. Make sure ada. Teh tarik peng okey. Jadi ya kisah pertama, kedua. Dah pecah dua dah. Ada pecah dua. Jadi kisah pertama dan kedua yang disambung daripada rumah nenek ke sekolah. Ya kisah awal ceritanya tadi hinggalah kini tu, dan cerita seterusnya pun menyeramkan. Cik dah guna kita angkai di singuti. Dengan bunyi dia. Iya, salah betul. Si aku tu hilang seram kan. Hilang seram. Pakai hilang seram. Kata aku nambah lagi seram. Boleh. Jadi kita teruskan dengan cerita ketiga daripada Our Brothers. So tu pun kejadian yang terakhir. So lepas aku dah alhamdulillah saya dah mengalami ya. Masa aku berumur 16 tahun ataupun 17 tahun. By that time maybe dalam tahun 2017 2018. Masa aku sekolah menengah. Camping juga. Kau tu nak suka camping ah? Suka. Aku suka aktiviti lasak. Okey. Jangan lasak je pala aku. Okey, rambut basuh lah. Okey. Oh my god. Teruskan. So, masa aku camping. So, setiap bila kau dah masuk sekolah menengah, kau diwajibkan untuk ngambil at least sigit badan beruniform. Okay. And aku aku nak ngambil PKBML. Persatuan Kadet Bersatu Malaysia Laut.
Oh, Basically tahu. aku adalah Navy masa sekolah. Aku sih apa nama? Aku sih tahu Ah, pun. Mungkin sekolah dulu saya dah. And Kineto ada. Masa ya, aku training under Navy. Okay. So kami orang adalah ketua ataupun host untuk camping di sekolah masa ya. So camping ya, nak jadikan cerita siang dok. Masa ya, kami orang dah habis program, dah habis berucap apa semua nak. Kami orang makan. So kau as a leader, sebagai seorang ketua, kau akan tetap sentiasa ngira anak buah kau. So benda yang dipraktikkan oleh Navy. Okay. Saya kisah apa pun terjadi, kau perlu kira anak buah kau ada berapa. So aku kira lah, sebelum makan aku kira kena kurang seorang. Dah check, double check. Aku dah triple kali. Aku so Navy tak be. Caranya ngira kau perlu susun naknya macam kau tengah nak kawat. Okay. Dan saya jadi pun nyebut. Yes. Okay. Dari kanan dari kiri satu, dua, tiga, empat. And then kau tambahkanlah berapa gig baris, berapa orang dalam barisannya. Okay. So aku dah 4 kali, 5 kali check and benar. Ada lopong sigit di tengah. Which is maksudnya ada orang. Seorang hilang. Tertinggal. Okay. Jadi aku arahkan asisten aku masa ya untuk pergi cari. Pergi cari di dewan, pergi cari dekat kemah, dengan security pun pos. So, kita sih tahu bah, mungkinnya ada mengalami something yang si sempat nak badai dia pergi security untuk balik ke apa nak. Kau mau tahu si sininya ditemu. Belakang sekolah menengah aku ya, ada sigit hutan. Okay. Yang ditemu di berhampiran tempatnya. Ush. And building depan ya, bau siap. Maksudnya nya kesiar ataupun macam ni? Saya tahu, ni siapa kelakar. Speechless habis lah. And this is the mysterious part. Tempat yang paling misteri. Bila aku nanya-nya badannya si sedar. Macam ni boleh ada di sini. Maksudnya kena angkat. Boleh jadi. Boleh kena angkat lah. Nya tahu-tahu, nya bangun, nya ada di sini. Cerita tu, tak orang jangan ingat cerita tu malam. Cerita tu berlaku 2 petang. Siang hari? Siang hari. Aku tak mati mikir malam. Jadi mikir malam ya? Cerita tu terjadi jam 2 petang. Aku masih ingat masa saya. Benda yang seolah-olah baru terjadi maghrib bagi aku. So, aku curious. Bila kami orang ngambilnya, ngembak pergi, pungas mukanya apa semua, beri air, yang muntah. Muntah yang non-stop. Okay. Maksudnya kini tu bukan dalam keadaan yang Yes. Right. Bila pungas mukanya, beri air, out of nowhere tiba-tibanya muntah. Muntah ya, bukan muntah makanan. Muntah air kosong yang non-stop. Macam kita main bola, bila kita main bola, kita akan rasa muntah angin yang non-stop macam mana. Tok tek muntah air. Aku beri air sikit je. Tapi yang muntah ya macam aku dah beri dia segelen. Out of nowhere. Yang umpamanya muntah kenyang air. Yes. Nang antap-antap kenyang air. Antap air. Air yang si jernih. Yang kotor-kotor sikit lah. Tapi nya putih, tapi nya macam si jernih air. So, aku maknya balik ke kemah, kesuruhnya berehat apa semua. Okay. Lepas kejadiannya, lepas kami orang makan, kami orang boleh aktiviti lah macam biasa. Bila kau ada program tu, kau akan sentiasa ada aktiviti diisi masa-masa kosong. Aku biasalah, kau dah angkat bujang, kau nak ngeso kau tek kepala, aku pergi tempat kapla. Okay. Aku pergi tempat ya. Dengan bodohnya aku, boleh sebut? Boleh siapa masalah? Dengan bodohnya aku pergi ke tempat ya. Kau mau tahu siapa ditemuku dalam kelas ya? Okay, kelas, okay. Nya building. Macam kau datang, dia ditemu tepi building dekat dengan dekat dengan hutan. Aku temu dalam building ya 2 entiti. Kau mau aku dekat kah? Kau mau aku pada? Mak aku dekat dulu lah. Kau dekat. Sosok putih.
Aku tahu nyebut sosok putih lah, benda guguk-guguk ni. Sosok putih. Bungkus 2 Sigit gila lain. memanjang. Memanjang. Wih, Shout out to Candyman. Candy betul gula Shout out batu. Gula batu. So basically aku nemu bosong dan juga pontianak. Duduk. Hah? Pontianak ya duduk. Meja. Okey. So tok kursi, tok meja. Kau tahu lah meja sekolah. Faham. Flip. Ya, jarak pandangan kau dengan sidanya jauh kah, dekat 50 kah? meter. Oh, memang dekat lah. Memang dekat. Kalau tok dekat. Oh, aku dah imagine lah. Aku apa imagine lah, bunda depan. Aku pun pada aku tumbuk aku. Mun lah. Mun. Mun. Tapi masa ya, kau siapa fikir apa? Betul. Masa ya, bila aku nak mula something, kau siapa fikir apa? Oh. Apa yang aku boleh pola? Aku ingat kata-kata bapak aku dah sikit cara untuk lari nak ya mula saya. Buka selipar, angkat kau selipar yang goyang. Saya kau boikot lah. Langkah 1000. Langkah 1000. Jurus langkah 1000. Langkah 1000. Best lagi, aku ngembak geng aku pergi. Kata kau mau. Aku simuk aku di padah bula. Faham. Temu juga. Tapi berpecah. Seorang di bilik kelas depan tu, seorang di kelas belakang, seorang di atas. Semua boleh. Semua boleh. Semua yang ada masa aku ngembak geng-gengku. So bila aku ngembak geng aku ya, tanya speechless, tanya siapa nak kau apa. Semua sama nangga. Semua sama nangga. Aku ya. Saya dah lari lah. Berani venture ya masa ya. Kau masa siang hari ya malam. Ya, tok dah malam. Ya dah malam lah. Kita orang berani hati dek malam ah. Tok dah malam dah. Aku yang berani hati dek. Tapi macam biasa, kau dalam palak kau kat naga cerita yang dangerous. So kau rasa kau dangerous lah. Kau rasa tahun nama sama. Kau memang dangerous habis lah. Betul. Yang akan ada aura. Yes. Aura. So macam kat kau angga blood brother. Tu jadi belum Syek berani nak beli buah jambu kata feel like. So macam ya. So bila aku dah macam ya, aku padah ngandaknya, okay siapa? Mungkin tu hari kita. Kita balik kemah tidur. Tidurlah di kemah Pagi esok ya, lekat semayang subuh. Pergi lagi. Betul ya dek. TikTok lah. Aku nemu bekas tanah. Bekas-bekas tanah. Tanah yang kita beri tangga. Tanah perkuburan. Tanah merah apa yang dah semua. Yes. Kita orang dapat tangga benda ya. Dan benda ya depan mataku. And koridor ya kotor dengan tanah. Ush. Bukan kontraktor ke apa kah? Siapa ya nama lah Ayalah tak malam. pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi ya aku bangun. Aku nangga tanah. Di koridor. Di koridor di dalam kelas. Mana? Apa namanya tu? Ucung lah macam mana kan? Kena lah perlu tamulah podcast betul. Aku ya Allah ya Tuhanku. Itu antara episod yang bagi aku menyeramkan aku. And then si habis dia. Cerita ya, bila dah ada macam ya, aku padah dengan kawan-kawan aku. Kita pula alternatif kita punya. Kita jangan libatkan cikgu-cikgu. Okay. Sebenarnya benda tu pun luar kawalan naknya. Kita yang berani diri untuk pula benda ya. So dah kita kemas, kita azankan building ya. Macam orang selalu 7 penjuru. Aku masih ingat. Minta maaf lah aku tersilap. Lah biasanya. Aku minta maaf lah aku tersilap. So 4 penjuru ya. Azan apa semua. Minta pada dengan kacau kami orang. Lepas ya, minggu depan ya, aku tu ada sikit rutin. Mak aku akan hantar aku sekolah awal sebab adikku sekolah jauh. Ini pasal soalnya aku pasal hantar aku awal. Awal lah, cuba rekat seawal aku apa. Pagi ya? Pagi.
Pukul 5 kot. Betul. 5 pagi ah. Pukul 5 pagi, langit gelap. Oh, okey lah betul. Langit gelap. Kau nak berjalan pun kau perlu berhati-hati dengan kelas ada lampu apa semua. Tapi aku datang ke kelas aku ya, and tu aku disclaimer sikit lah. Mungkin orang akan tak, mun aku sebut tu mesti orang akan tahu sekolah tu sekolah apa. Blok aku ya dekat dengan tempat orang bunuh mayat. Tu sekolah aku atas bukit ya, tempat orang bunuh mayat. Tapi aku semua sebut bangsa. Ya, bentuk orang pandai. Mun tak orang tahu lah. Bentuk orang tahu, tolong komen lah dah. Orang komen lah. Tapi pun tahu diam aja lah. Diam dapat diam aja lah. Sebab tu merupakan macam kita simuk biak nangga benda tu biak nak. Takut biak nangga simuk lah. Tu blok aku tu simuk aku di sekolah Sibo. Sekolahnya di sekitar Kuching. Sekolah di sekitar Kuching. Bukan di sekitar Zimbabwe. Bukan. Dengan Mongolia pun. Lepas ya, macam aku pada dia nak, aku datang sekolah awal 5 pagi. Dan aku akan semayang subuh di debah blok aku ya. Sebab debah blok aku adalah subuh. Ada subuh sikit. Biasa bila biak balik sekolah petangnya akan tutup api apa semua. Tutup api, tutup kipas. Okey, faham. Bila aku turun sekolah, kelas aku kipas, lampu, pintu buka. Macam ada orang. Malam hari ya macam ada orang. Pukul 5 pagi, siapa aja yang ada di sekolah? Sebenarnya security guard. Si patut security nak naik ke atas. Sebab tu security nak tidur lama. Bilik tak jual temannya nak tidur. Kelas aku juga. Apa kelas aku? Bilik guru kan ada. Tua lah. Sejuk-sejuk. Jadi aku berani diri lah. Aku beranikan diri untuk pergi ke siar. Aku takut masa ya. Aku nang dah takut. Lampalak aku. Allah Akbar. Apa nak jadilah masa ya. So cuak lah pula si cuak. Pula madah kau si cuak. So kelas debah aku ya, dia sentiasa berkunci. Ni ada siap mangga. If kau nak pergi ke kelas ya, aksesnya kau perlu minta dengan cikgu. Dan cikgu je yang megang kunci ya. Tapi petang ya, pagi ya, kelas ya sama juga. Kipas berbuka. Maksudnya punya macam ada orang macam ada orang, tapi si tahu lah ya orang ke apa kan si tahu lah. Kipas berbuka. So kita orang bayangkan dari pukul 5:30 orang balik sekolah sampai pukul 5 pagi 12 jam. 12 jam siapa aja yang ada di sekolah 12 jam security. And bilik kelasnya pun security siapa buka. Tapi tu bukan kelas aku kelas debah aku security siapa buka sebab ada kunci. Kunci dia buat cikgu je. Kecuali cikgu terlupa lah. Tapi selalunya bila ada terlupa tutup lampu ke apa, security akan kontak dengan cikgu yang untuk, berkenaan lah. Datang balik untuk datang tutup. And then aku tak berani diri juga lah. Megang tombol pintu, berkunci. So aku macam Allah. Kena boleh on no. Kena macam tu. Kena banyak hari tu je aku kena. Betul. Aku pun dia di imagine aku kena je boleh on. Apa aja on. Berani dingin lah. Pergi naik atas. Langkah demi langkah aku ambil. And then aku sampai ke kelas aku. And yes, kelas aku nang berbuka semua benda. Lepas ya, kau cium bau asap, bau bekas orang kena tunuk, bau lepas sedang cerita menung seorang kepada mandok, dekat bermandok, bau tekeh-tekeh ya. Bokak bermandok mayat. Macam ya lah. Macam ya lah. So kau badah tadi si jauh, dengan tempatnya, pula lah bau si sampai tu. Tapi masa aku sekolah, tempatnya dah si bau pasir lagi. Faham. Tempat masa aku dah sekolah ya, tahun 2018, tempat je dah siap operasi. Shut down immediately. Faham. Maksud siapa pakai itu? Iya, siapa pakai itu? Kau bayangkan siapa aja nak bertunuk.
malam hari tengah malam. Saya ada orang kecuali kau lepak lah dalam hutannya. Tapi benda yang saya dah. Jadi bila dah jadi macamnya, kau bayangkan lah. Aku berani diri, tutup api, tutup apa semua. Bila aja aku step out daripada kelas ya, aku hidu bau lagi, bau yang unpleasant smells, bau yang kau si dapat tak terima pun. And then kau dengar seolah-olah dah, terima kasih cikgu. Tapi sama-sama terima. The moment saat aku keluar ya, daripada terima kasih cikgu, and then bunyi kursi ditarik. Faham. Student no. Student. Gimana So ya Hantu student adalah no. aku pun pengalaman sepanjang aku hidup. Dialah pengalaman aku yang kuasa aku boleh cerita dengan kita orang eksklusif di situ. So aku siap nak buka pun cerita dengan siapa-siapa. Dan aku speechless. Aku speechless habis. Sebenarnya ada orang. Sebab apa dia ceritanya yang diimagine oleh aku. Dia cerita step by step yang mudah difaham dan ceritanya nang terus directly pergi ke otak aku dan aku memahami perjalanan selok belok ceritanya. Mula aku speechless sebab apa? Aku rasa aku ada di sia. Ya. By the way, terima kasih pada kita pun brother. Seriously, ceritanya amat-amat menarik bagi aku dan kemungkinan bagi kita orang juga. Salah satu pengalaman seram start daripada umur 12 ya kan? 12. Daripada umur 12. Dan akhir sekali Syed Dagi dah merasa nak nanggar ke apa. Sik minta lah. Simok juga lah. Kira hari tu, kira pengalaman baru lah. Pengalaman baru. Hari tu kira pengalaman baru. Kita di gila-gila pun tempat tu. Gila-gila pun tempat tu. Jadi apa-apa pun terima kasih kepada brother kita sebab dapat menceritakan serba sedikit daripada cerita A ke B dan C nya tadi. Dan amat menyeramkan bagi aku. Kemungkinan untuk kita orang menyeramkan juga. Siapa tidur nak rasa terkemih, pergi kemih. Sebelum kita nak bersurai, nak nutup tirai kita pun Podcast TV di Singuti episod 13 tu, share lo kita pun kaum pun social media promote kan. Okay, boleh promote bisnes sekali ya? Boleh Okay, saya so ulang. kami Upcory Jeffrey, kita orang boleh tunggah kami Upcory ataupun boleh tunggah kami Jeff. So kami adalah videographer untuk semua event dan juga fotografer untuk event-event. So if kita orang berminat nak ambil servis kami, kita orang boleh shout out check dekat Facebook kami which is Upcory Jeffrey, ABQARIJEFFERY. Ataupun kita orang boleh tengok TikTok kami at Jeffrey Alves 01 Jeffrey Alves 01. So terima kasih juga lah Brother Abeh sebab menjemput kami ke dalam podcast. Betul. Edisi kali tu. Sama tu orang di temu itu di TV Light. TV Light. Si kenalnya Tanjung Bundong. Oh, Tanjung Bundong. Sami aja. Jadi on. TV Light tanggal sebelah. On. On. Overtake. U-turn terus. Dekat U-turn terus. U-turn terus pergi ke situ. Bayangan. Abel Billy pakai beza merah. Beza. Siapa pun beza merah. Pakai aja lah. Okey, apa-apa pun terima kasih kepada kita orang semua yang sudi melihat daripada awal sampai habis podcast edisi Nguti tu. Dan jangan lupa untuk subscribe Podcast TV di YouTube channel, follow Podcast TV di Facebook dan YouTube. TikTok. YouTube subscribe. Yes. Dan di TikTok kita poret orang kita. Boleh follow akaunnya dan kita orang akan menanti, stay tune untuk episod-episod yang akan datang. Mungkin selepas tu episod lain lagi. Mungkin bukan cerita seram. Sebab kita tu ada dua. Studio dengan outdoor. Outdoor tu kita mudah ke edisi Nguti. Misteri. Tapi bila di studio kita akan lebih kepada influencer, content creator, artis lokal yang ada di Sarawak tu. Apa-apa pun stay tune. Jangan lari daripada kami orang pun YouTube jangan lari daripada kami orang pun konten. Sentiasa bersama dan insyaAllah kita bertemu lagi di hari seterusnya, episod yang seterusnya bersama dengan Podcast TV edisi Nguti. Bye bye.